Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar saudara Siddiq, saudara Hawari Jamil, saudara MT, ya saudara. Teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya, saudara Puan Hajah Comel-Comel. Waalaikumsalam. Doa saya anda sihat walafiat. Saudara Rahman Omar, saudara Hasanah, saudara Sajid Piut, begitu juga Madam K. Saudara, kawasan rumah saya saat ini hujan lebat. Guruh kilat sambar menyambar. Ya, Madam K, kalau seandainya ada sesuatu berlaku pada live kita ya, Puan Nurul Asyad, kalau sesuatu berlaku, jangan betulkan TV anda. Mungkin gangguan kerana di luar sana kilat sambar menyambar. Ya, saudara Nasir, Waalaikumsalam. Saya, ya tadi panas saudara. Tadi panas berdiri. Ya. Raja Kamal, Raja Bazian, apa khabar aku? Semoga sihat. Saudara Ishak, petani purba. Kerana petang tadi, awal-awal, tengah hari tadi, saudara Majid, dari Pekan, saudara. Pekan macam mana? Di Pekan, saudara. Sini, kawasan saya ni hujan, mula tadi nampaknya tengah menderang. Panas, tiba-tiba berubah saja angin, hujan dan ribut peti. Saudara Noraini, Adnan, Sidi Sen, katanya. Saudara Abdullah Majid, saya di sini hujan lebat. Bagaimana anda di sana? Nak tahu jugalah perkembangan di kawasan anda ya si Abad. Tapi walaupun hujan, namun cuaca panas saudara. Sebab itu saya terpaksa lah pakai baju T ni saudara untuk mengurangkan haba. Sebab tengah hari tadi panas sangat-sangat. Ya, saudara Hafiz Azara, saudara Rozab, Rosa Baharum, saudara Puan Jamailiah Mustafa, saudara Syam Haji Nawawi, apa khabar sahabat? Saya sentiasa mendoakan kebahagiaan untuk anda. Saudara Puan Selamat Yusof, selamat petang. Cuaca di Kuala Pilah katanya panas berdonting. Saya di sana di panas berdonting, saya di sini aduhai panas berdonting tapi hujan. Itulah masalahnya Puan Selamat. Saudara Krul, tapi rasanya di Negeri Sembilan, di Pilah, dia saudara Puan Selamat Yusof di Kuala Pilah. Pilah rasanya panas dan tak ada hujan. Di sini hujan tapi panas berdonting juga. Itu keadaannya saudara Pian. Apa khabar? Edi Tahir. Habis dia kata Waalaikumsalam. Komo-komo semua aja nak dengar je. Dia nak dengar je, dengar lah pun. Yup. Apa yang patut. Terima kasih saudara Fan mengantar saya sekuntum bunga mawar merah. Saudara alias saudara Ali Osman, panas tak apa asalkan sihat. Terima kasih. Tak apa, panas di luar, jangan panas di dalam. Kalau panas di dalam, saudara Asyaka, berdenting, Puan Rubiah Husin, panasnya tu yang bahaya tu, ya Puan Rubidin. Panas di dalam ni susah saudara. Mengelejat jadinya, ya saudara Raimi, saudara Triple S, saudara Samsung. Pisang TV live duk burukkan PM. Tak ada tindakan ke? Saudara, bagi saya lah mereka melakukan tindakan begitu Awal Latif. Sedialah ya Awal Latif dari Puchong. Kalau mereka lakukan semua itu, negara kita ada undang-undang saudara. Saudara Faizul Zainuddin, lawa topi katanya. Topi ni pemberian orang. Ya, Puan Hajah Hajah Hamimah. Waalaikumsalam. Mr. Kaya Pas katanya. Otai, 1M Bakri, salam pencerahan. Begitu juga Awal Latif dari Puchong Selangor. Ya saudara, panas tadi ni dan hujan sekarang ni saudara. Dayang Selha, terima kasih. Kita santai-santai waktu petang. Ya saudara Abdullah, Edi Tahir, dia kata Mika pun ada ya. Apa benda yang ada tu Edi? Semua orang ada bendanya. Baik saudara, kita teruskan pencerahan hari ini. Saudara, adalah hari Selasa. Hari kedua kita mula bekerja, cari rezeki. Ya, saudara Ehsan katanya, tengok topi tu macam bekas Panglima Air Force. tak ada kelayakan untuk jadi Panglima. Saudara Ehsan, saudara Muhammad Shanil, saudara Zack, dan saudara Rubiah Husin. Waalaikumsalam. Dia kata Rubiah Husin juga, dia Waalaikumsalam pada Pak Cik Eddie.
Jadi peminat Pak Cik Edi lah, Edi Tahir saudara. Saudara Kamarudin Osman, salam pencerahan dari Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Jadi saudara Kamarudin Osman, Pilah tadi katanya panas berdonting-donting. Sekarang di sini ada tak hujan ke? AJ Zakaria, salam. PMX ni confident menang lebih. Malam nanti kita bicara saudara. Saudara Asri, Waalaikumsalam. Saudara Basri Ayub. Rajin bersiaran. Memang saya berjanji, cuma saya tidak bersiaran pada hari Jumaat saja. Hari-hari biasa, jam 5 petang, tak ada buat apa, kita melabun lah saudara. Tak ada buat apa. Memenuhi usia tua kita. Apa cerita petang ni? Tanya Dodi Tahir. Petang ni bukan cerita-cerita pertama. Tak. Tapi cerita tentang ni anak dara dulu-dulu saudara. Anak-anak gadis dulu-dulu saudara. Anak-anak gadis sekarang ni berbeza. Jadi bila Edi Tahir tanya, saya pun bukalah bicaranya. Surah Awal Latif besok Rabu, insya-Allah. Dia harap hujan. Dia harap hujan dari panas. Ya saudara Awal Latif, Saudara Zakar Hashim, Saudara Kamarudin Osman merupakan seorang tukang masak yang handal. Mudah-mudahan kalau dapat masakan ni sedap juga ya Saudara Zakaria. Saudara Awal Latif, kita nak tanyalah Raja Faizal Melaya bila nak buat live bersama dengan saya. Ya saudara, saya Faizal Melaya ni kalau datang rumah saya boleh lah, tapi nak buat live secara streamax ni saya tak reti saudara. Mungkinlah bila ada masa nanti saya harap agar Faizal Melaya, kalau saudara mendengar permintaan saudara Awal Latif, nak tengok juga katanya. Raja Anwar Adnan, saudara. Itu juga saudara Azrium. Suzana Rizana, apa khabar? Abdul Rahim, Bidin, Abdul Hamid, salam dari Kuantan dengan cuaca yang panas, saudara. Saudara, tadi saya bercakap bahawa anak gadis dulu dengan sekarang. Kita masuklah bab ni, kita melabur sekejap, saudara. Dulu-dulu, saudara, anak-anak gadis ni, kalau mereka ke kedai, kalau di kampung kita tu ada pekan, kalau anak gadis pergi ke pekan pun macam satu kesalahan yang paling besar. Dulu, sekarang ni lain, tak ada, saudara. Dulu kalau saya zaman Allahyarhamah kakak saya, ada dua orang kakak saudara. Kalau mereka nak membeli keperluan, tak adalah nak beli apa pun, kalau minta keperluan mesti saya minta, tolong beli kakak ini. Mereka tidak, kalau mereka pergi ke pekan, bukan bandar, pekan kecil saja, kedai lebih kurang 12, ada lebih kurang dalam 2 deretan kedai. Kalau pergi ke kedai itu saja saudara, seolah macam satu dosa. Gadis dulu-dulu saudara, bukan mudah untuk keluar rumah. Tapi sekarang ni tak usah cerita lah saudara. Kan ada supermarket, bebas. Dan bila makan saudara, kalau kita makan di restoran, khususnya macam di Pantai Timur, negeri-negeri sebelah Pantai Timur, untuk gadis ni, ataupun anak dara atau perempuan lah, wanita, selalunya dalam kedai tu ada satu segmen, ada satu kawasan khas, itu untuk tempat makan wanita dan keluarga saja, dan ada tirai. Sekarang dah tak ada dah saudara. Dan sekarang ni budaya tu dah hilang. Saya tak tahu kenapa jadi begitu. Jadi artinya gadis-gadis kita sekarang bebas. Dan dahulu kalaulah anak gadis dilihat minum di kedai kopi, ya Tuhan, satu kampung kena kutukan saudara. Saudara Rahman Johor Bahru, satu kampung kena kutukan. Saudara Azlan Yusof, salam dari Batang Kali saudaranya. Dulu kalau anak gadis ni orang nampak lah dekat kedai. Dekat kampung saya tu ada deretan, dua deret kedai. Kalau kedai tu kedai kopi, yang kedai Mama Osman, kedai Pak Cik Mat, ataupun kedai Si Along. Along ni dia sedap, dia punya kuih roti bakarnya, kuih pau saudara. Kalaulah anak dara atau sepanjang anak gadis saudara dilihat minum kopi di kedai kopi, ya Tuhan, seperti satu kesalahan cukup besar. Saudara Hajah dia kata malu nak makan kat kedai, betul. Tapi sekarang saudara terkangkang-kangkang duduk makan, tak ada masalah. Pizza Hut lah dah, macam-macam saudara. Dulu Puan Hajah Hamimah malulah kalau nak makan dekat kedai. Saya Zul Razali, gadis dulu kalau pergi ke kedai buat kecil rambut pun dianggap janggal. Benar. Melainkan ia ditemani oleh bapanya. Tak bolehlah. Saudara Kenungot, apa khabar? Terima kasih. Salam pencerahan. Saudara Jari Ibrahim. Jari, saya bercerita tentang gadis dulu-dulu. Sebab itu dulu dipanggil gadis pingitan. Mereka tidak bebas untuk keluar rumah. Duduk di rumah. Tapi kebanyakan duduk di rumah tu menjahit lah.
Jahit baju, jahit langsir ataupun macam-macam seni. Tetapi sekarang berbeza. Saya rasalah, seingat-ingat saya, usia saya sekarang ni dah masuk 67 tahun saudara. Dah tua. Tapi waktu saya usia sampai usia 50, mana lewat 15 tahun dulu saudara, pun budaya itu masih dikekalkan. Kamal Arif dia kata, siapa bilang gadis Melayu tak menawan? Betul. Selamat petang saudara Ramli Koncong katanya. 3 darah pingitan saudara Syahid Noh. Jadi anak gadis ni saudara cuma dapat dilihat bila ada majlis perkahwinan, kalau ada upacara-upacara tertentu saja. Itu pun mereka keluar mesti berselendang. Kalau saudara dia demo dulu lagi ranggi. Baju kecil, seluar besar, seluar baggy. Ranggi tu ranggi lah saudara Edi, tapi tidaklah budayanya bebas. Minum kedai kopi sekarang tak boleh. Saudara Abdul Hamid, dulu saya kerap juga minum dengan sahabat wanita sekolah menengah tahun 80-an. Retinya saudara Abdul Hamid, retinya anda sudah pun melanggar peradaban gadis kampung lah kalau gitu. Kalau boleh bawa gadis ni minum dekat kedai kopi. Melainkan ada teman lah. Itu betul lah. Kalau ada teman di bandar, bukan di kawasan kampung. Kalau di kampung tu, saudara, ada kedai kopi. Tiba-tiba termasuk anak gadis. Minta kopi secawan, mi rebus satu. Rasanya, saudara, meletup kedai tu, saudara. Saudara Abu Naim, Hajah Hamimah keluar di majlis dengan pergerakan terhad dan diawasi oleh mak-mak saudara. Betul, saudara. Saya melalui zaman peralihan free hair ke bertudung, saudara Kamal Arif. Dan mereka bukanlah dikawal, saudara, tapi budaya. Dan kehadiran anak gadis kalau pergi ke pekan-pekan, saudara, dicemburui oleh mak-mak saudara dan akan menjadi satu buah mulut lah. Anak si Anu tu, wallah, bebasnya. Ngapa? Duduk di kedai minum kopi. Satu kesalahan besar, saudara. Dulu dipanggil kedai Mek Siam. Penuh dengan orang lelaki lah. Dia kata, betul orang lelaki saja. Tambah pula macam perkampungan saya, kampung nelayan, saudara. Nelayan balik daripada memukat ataupun mencari penghasilan dari laut. Pergi kedai kopi, minum. Ada 3 kedai kopi. Dan memang tak ada lah anak dan gadis. Kalau ada pun isteri orang, ada. Itu pun ditemani oleh suaminya ataupun anaknya. Saudara Hamidah Ahmad, dia kata ngopi-ngopi lah kita, ya betul. Tapi sekarang saya nampak, dulu nak mengurat susah. Susah nak jumpa gadis-gadis, semua duduk rumah. Kata saudara Syahid Noh. Betul, saudara. Kalau setengah kampung tu, bau berkicap lah kena. Betul, saudara. Saudara Karai Koh, dia kata kalau setengah kampung, berkicap lah kena kutuk. Kutukan dewata, saudara. Bukan main-main punya kutukan. Anak si Anu tu, ngapa? Ini bukan hanya dibualkan di antara rumah ke rumah, mulut ke mulut, saudara. Kalau dekat masjid pun, dekat surau pun, saudara sama juga. Tak berkenan. Kalau arwah mak saya, dia cakap, takkan ku bulo buat menantu. Dia kata ada kedai mak janda. Pecahlah kedai itu penuh dengan orang. Itu lelaki. Bukan perempuan. Anak gadis tak ada. Nak jadi pembantu kedai pun tak ada dulu, saudara. Berbeza sekarang. Sekarang ni kalau masuk ke kedai KFC ke, kedai McDonald ke, saudara, tak ada masalah. Berdiri malah kedai kopi pun. Selamba je, saudara, duduk kat sini. Tapi mungkinlah budaya kota berbeza dengan kampung. Saudara, itu bezanya. Saudara Zafir, Saudara Abdul Kadir. Waalaikumsalam, saudara Azlin. Saudara Kumat Kamit, dia kata sekarang anak gadis bergoyang-goyang di TikTok. Itu sekarangnya. Zainal, jangan bercakap soal politik. Jangan tarik saya untuk berbicara soal politik. Saya bicarakan tentang budaya dulu-dulu. Budaya dulu-dulu, kalau anak gadis dilihat berada di pekan, usahakan nak minum kedai kopi, saya. Kalau kedai kopi itu satu kesalahan paling besar tu dulu. Berada di pekan untuk beli belah pun tak boleh. Sekarang anak gadis sekarang ni beramai-ramai makan di KFC. Betul. Dan Nas Hadi, dia kata orang tua lelaki kedai kopi, borak-borak lebih politik. Itu orang lelaki. Itu sebab dulu borak kedai politik, borak politik kedai kopi. Anak gadis tak ada, saudara. Mungkin gamak dulunya tak ada lah media sosial.
Makruh dia kata anak gadis dulu nak jumpa, duduk bersimpuh siul di simaknya. Betul? Kalau kita pergi bertandang ke rumahnya, anak gadis bukan tak ada, tapi duduk sebelah rumahnya, bersimpuh, manis orangnya. Saudara Puan Hamidah Ahmad, masa dulu mana berani, tak payah dilarang. Dan mereka tahu sendiri, dengan kesedaran, tak payah dilarang saudara. Sebelum kena kutukan di water. Jadi betul Puan Hamidah. Akhirnya kalau anak gadis itu kaya basikal dekat kampung apa semua, jadi buah mulut orang. Mereka menjaga ketertiban. Ya, Sulaiman Hamid, dulu anak gadis free hair, sekarang ramai berhijab. Benar. Itu adalah pendidikan daripada Kementerian Pendidikan waktu Datuk Anwar Ibrahim menjadi Menteri Pendidikan, maka digalakkan anak-anak sekolah ni memakai berhijab lah. Sekarang Delmira Bid, apa khabar? Waalaikumsalam. Dan sekarang ni saudara, budaya itu kekal. Kalau saudara pergi bertandang ke rumah saudara ke kita orang lelaki, datang saja, kalau anak gadis itu dia keluar dari bilik, dia akan cepat-cepat cari tudung. Dulu beza saudara. Dulu tak ada masalah. Dulu jika rumah ada anak dara comel, pecahlah jalan orang lalu lalang. Betul lah dikata lalu lalang. Tapi dulu-dulu anak gadis duduk ada benong dekat tepi tingkap. Kita nampak lambai-melambai. Sekarang saudara, kalau mereka keluar dari bilik ke nak duduk tepi tingkap, mesti dia akan pakai tudung. Secara spontan. Dan mereka merasakan macam satu dosa kalau mereka bebas begitu. Saudara Zakar Hashim dulu nak jumpa anak gadis, tunggu hari raya lah. Barulah boleh bertandang ke rumahnya. Betul. Sekarang tak ada saudara. Saya kadang-kadang saya duduk menong-menong tengok dekat kedai. Saudara, gadis dulu lebih menjaga air muka orang tuanya. Mungkin mereka merasakan satu kewajipan untuk menjaga Saudara Rohani Jonet, Saudara Alias. Mungkin mereka merasakan satu kewajipan untuk menjaga nama baik keluarga. Bukan saja ibu bapa saja, keluarga. Jadi mereka akan sifatnya lebih tertib. Sebab itu lebih santun. Sekarang ni tak ada santunnya dah tak ada saudara. Satun saja gamaknya saudara. Itu keadaan saudara. Dan bila makan, saudara Wakuf sekarang ni pakai tudung sebagai fashion. Betul, sekarang ni macam-macam fashion. Fashion Aryani lah, tudung itu, tudung macam-macam lah. Tudung ni lofa lah, macam-macam tudung. Sekarang, dulu taklah memakai tudung. Tetapi mereka masih lagi menjaga peradaban. Itu keadaannya, saudara. Izzuddin, anak-anak dara zaman sekarang ni dah tak segan lagi. Kalau dulu nak ketawa kuat-kuat lah, dia kira tak ada maruah. Zaman sekarang bukan kata ketawa, kata saudara Izzuddin. Berdekah-dekah mereka ketawanya. Dan malah hisap VIP lagi ada. Betul, malah hisap rokok pada saudara. Saya kadang-kadang pergi dekat uptown lah. Bila dia pukul 4-5 orang. Kalau bercakap pula tu ketawanya berdekah-dekah mengalahkan lelaki. Aduhai, kalaulah dulu arwah hidup mak saya, mesti dia terkejut. Orang kata apa ini, terkejut dah. Terkejut amat sangat tengok anak dara sekarang. Malahan boleh hisap rokok pula tu. Dan dulu kalau hisap rokok ni mamak janda je lah saudara. Mungkin pun tak ada lah rasa. Ya, arwah mak saya hisap rokok waktu di kebun getah. Di luar rumah tak ada. Mereka tahun 80-an 90-an sudah dikata memanglah terbaik. Anak gadisnya santun, menjaga budaya. Dan kalau bercakap, tidaklah bercakap dengan nada yang tinggi. Nak gelak pun tak adalah macam Kalau mereka bawa cerita, ada orang berjenaka dalam rumah, saudara, kita boleh cuma dengar sekali, itu saja. Dulu tak pakai tudung, tapi jaga maruah diri. Sekarang pakai tudung, seperti macam trend saja. Saudara Azlan Yusuf, saya bersetuju pandangan anda. Saya minta maaf lah, anak dara dah bawa RXZ. Sekarang anak dara bukan saya RXZ je, yang bawa ini Food Panda pun ada. Dah ramai dah. Jadi retinya sekarang ni ke mana gadis kita nak pergi? Budaya apa yang akan mereka anuti untuk masa-masa mendatang? Saudara Abdul Hamid dia kata anak dara ke OOU tu yang hisap rokok tu. Saya tak tahu OOUU tu apa maksudnya. Ada saudara. Ada hisap rokok, maka hisap vape. Ada saudara.
Secara Hamidah Ahmad, amboi, mengutuk janda pula. Bukan saya mengutuk para janda, tidak. Dulu-dulu saudara, kalaulah Yai Ishak Okok ni, kalau mungkin saya kata, minta maaf lah. Jangan terasa hati lah pula. Saya tak ada niat buruk. Tapi berbeza anak gadis dulu, kalaulah anak dara Ishak Okok, saya kata meletup satu kampung. Kalau di kampung tu katalah kampung darat, Semina, anak Pak Ya, orang nampak Ishak Okok lah kata dekat pekan. Ya Tuhan, dijaja cerita satu kampung. Itu masa dulu tak ada lagi WhatsApp, tak ada apa media sosial. Zaman dulu lepas kahwin baru bercinta. Sekarang bercinta bertahun-tahun, usung kulu kilir baru ajak kahwin. Sebenarnya hadis itu memang benar. Dulu perkahwinan itu diatur oleh keluarga. Dan keluarga akan datang. Itu yang masa adat di Minang-Minang tu bertanya-tanya tu. Saya ni mewakili Leman. Leman ni siapa? Kata bapaknya. Leman ni anak Pak Ya. Kerja di mana? Dia baru lepas masuk askar. Sekarang bertugas di Sarawak. Habis tu apa ajaknya? Tidaklah katanya. Berkias orang kampung tu saudara. Katanya dalam rumah ini Baman ni ada sekuntum bunga. Jadi mak bapak dia faham lah. Orang dulu faham saudara, bukan macam dia buruk. Kalau sekarang ni kalau tanya ada sekuntum bunga, tanyalah bunga apa? Bunga teh ayam, bunga ros ke, bunga apa? Tak, dia kata sekuntum bunga kita faham lah anak gadis. Itulah dia kata. Tapi maklum sajalah zaman sekarang ni, tu bapak ni jawapan saudara. Kita bela sekandang lembu pun tak ada masalah. Tapi kalau nak perempuan seorang pun, susah nak menjaganya. Maklum sajalah zaman sekarang ni. Bapaknya jawab. Kemudian yang meminang tu bertanyalah, kalau apa kedah ada orang menyuntingnya? Setakat ni tak ada lah. Ada ke orang yang punya? Tak ada. Kalau tak ada, boleh ke kami nak masuk Minang? Saya ditanya sekarang anak Cina, anak Abang Non, anak India ada anak Abang Non. Lazim. Anak dara Brunei bawa jumbo jet ke London. Betul sekarang. Sekarang semua nak cepat. Seorganisan. Jadi, bila dah sore menyore, itu panggil sore. Saudara. Dulu kalau orang tua nak Minang tu, mula-mula dia panggil sekali adatnya adat mengintai. Mengintai dulu. Mengintai tu nak berunding lah. Sama ada dah tahu anak gadis ni. Ada orang punya ke, sebelah dipinang orang ke tidak. Itu kali pertama. Kemudian bila dah setuju tu, maka dimeteraikan lah. Itu dipanggil cincin penanda. Saudara. Kalau tak ada orang, kalau sudi lah ya. Ini saya ni wakil pada Leman. Dia bekerja di Sarawak sebagai askar. Kalau sudi, ambil lah cincin ni sebagai tanda. Kita tengoklah, kita pakat-pakat kemudian lah nanti ya. Mak pun kata okey lah, alhamdulillah. Kita tengoklah ya. Ini tanya pula antara ni kita bincang kemudian. Tanda persetujuan sudah dicapai. Saudara, itu merisik sama Puan Hamidah, betul. Merisik, bertanya, merisik khabar. Lepas dia merisik, dah tahu tu, baliklah ke rumah pasangan lelaki tu, baru tahu tu keluarga lelaki. Sebab anak teruna tadi tu yang masuk askar, yang menjadi sebagai bertugas sebagai tentera mungkin di Sarawak, tapi dia hantar surat pada mak dia. Saya rasa kalau boleh mau berumah tangga. Kalau mak nak pinang, cuma mak tanya anak Pak Man. Barulah mak dia berani. Ataupun belum pun anak dia tahu saudara. Tak, mak dia tak tahu. Anak dia tak tahu. Dia tahu terus merisik. Kalau itu nak yang ini. Jadi bila anak dia balik kampung, bila dah bertugas, sama ada di Kuala Lumpur ke, di Sabah ke, di Sarawak ke, di Johor, di mana-mana lah. Balik mak dia cakap, kamu aku dah bagi tahu ya. Mak dah Minang dah anak Leman. Terkejut dok saya. Habis tu macam mana? Dia orang pun dah setuju terima. Kamu jangan buat perangai. Tapi sekarang ni saya ditanya, merisik dah jadi kerisik. Dah nunyai dah. Itulah pertemuan, itulah permulaannya. Tapi masih belum lagi boleh berjumpa saudara. Walaupun dah merisik, dah ditanda. Belum boleh. Cuma sesekali kalau mungkin ini mak dia ni, mak gadis ni akan jemput lah, bawa lah Leman tu datang ke rumah, kita makan tengah hari ke. Itulah masa. Tetapi waktu itu pun saudara, belum pasti dapat jumpa calon isterinya. Dia angkat hidangan, letak kat situ, terus masuk bilik. Macam cerita filem
filem Madu 3 tu. Sarimah tu duduk dalam bilik. Tunggu. Selepas tu saudara, barulah berkirim surat. Jadi bahasa banyak dalam bahasa surat saja. Saudara Nangrong, macam pengalaman sendiri je. Pengalaman saya macam-macam saudara. Tapi saya mendengar khabar, ada kawan-kawan cerita. Saya biar dulu-dulu naik basikal berpalang. Kalau anak gadis naik basikal berpalang pun jadi masalah juga saudara. Sebabnya basikal dulu tu dia tak berpalang. Itu untuk anak gadis. Selepas saja dah bersetuju keluarga tu, bagi alamat, mula berkirim surat. Barulah ada ke hadapan adinda yang dikasihi ataupun yang tunang menjawab balasan kepada kanda semua yang jauh di perantauan. Moga pulang nanti kita dapat bersua. Aduh, seronoknya bahasa dulu-dulu saya. Dan mereka berkahwin, saya ikut suaminya, merantaulah di perantauan, tapi kekal beranak pinak. Tapi yang sekarang ni saudara, cintanya bagai nak rak. Ada yang sebulan, ada yang 2 bulan, ada yang setahun, ada 2 tahun, ada 3 tahun, ada 4 tahun. Bagai nak rak punya bercinta. Janji bulan dan bintang. Andai kau berada demimu, duhai kekasih, lautan api pun sanggup kurdah. Terkena api rokok ni melompat kejut. Saya. Saudara Hamidah Ahmad dia kata basikal Piramli. Bukan basikal Piramli tu yang dalam Alibaba punya lapuk, tidak. Dia basikal dia tak ada berpalang. Itu memang selalunya untuk anak gadis yang perempuan lah saudara. Saudara Karok, bahasa dulu-dulu bila bercakap penuh dengan peradaban. Benar. Dan bila lepas dia berkahwin pun dia masih lagi nak panggil suami dia tu pun tak tahu panggil abang ke. Dia tak ada lah panggil kanda. Selalunya abang lah. Abang dah makan. Sila bang. Itu keadaannya. Saudara Kerasim, surat kepada kekasih dulu-dulu diakhiri dengan ayat kenang daku dalam doamu. Saudara karya macam anda biasa bercinta pula, kenang daku dalam doamu. Kalau zaman-zaman saya, kawan-kawan saya dulu tu, dia tanya dengan saya, "Meh, aku nak tulis apa ni penutup ni?" Kalau saya cakap, biarkanlah kalam ini terhenti untuk seketika. Gertinya kalam tu ni pena saudara. Biarkanlah kalam ini terhenti untuk seketika. Jumpa lagi. Okey, habis. Ataupun yang lain, sambutlah kerinduan yang tidak tahu di mana penghujungnya. Ayat tu saudara, gamaknya nak gadis baca tu seronoklah nak membalas. Dululah saudara, jenuh pakai brek kaki, saya tahi. Saudara Ramzul, baru balik kerja, tak apalah berehat-berehat. Surat belang merah biru kalau tak silap katanya saudara Krok. Dia bukan surat, dia punya sampul. Sampul tu macam itu selalunya yang surat sebegitu datang daripada India tu saudara. Saya selalu pergi ke kedai Osman tu, saya tengok dia membaca surat tu, memanglah keliling dia tu biru merah biru merah biru merah tu. Itu surat dari India. Itu pun satu kelai je, dia lipat-lipat terus post. Dan selalunya bila tengok benda itu jebik aja Osman baca ataupun Maidin. Kadang-kadang dia menangis. Kita bertanya sama Maidin, kenapa you menangis? Hati banyak gembira. Apa pasal Maidin? Suka. Kenapa kamu suka? Isteri ada dapat anak. Mana ketika isterinya bersahaya melahirkan anak. Bila? Dulu minggu kata. Berarti saya menung fikir 2 minggu tapi dah setahun tak balik ke India. Itu surat belang merah tu saudara. Saudara Abdul Hamid bangga tu naik mahkamah syariah tutup cerai budaya kini. Betullah selamat. Sekarang ni sikit-sikit court juga pergi. Tuntut itu tuntut ini. Dulu saudara, kalau mahkamah syariah itulah tempat yang paling hina gamaknya pada mereka untuk mengadu hal. Susah dulu nak pergi ke mahkamah syariah kerana malulah saudara nak bercerai-berai ni. Berakhirnya sebuah perjalanan panjang, sepasang kekasih. Kalau mereka bercinta lah. Tapi kalau yang saya jarang ketemu jodoh orang-orang yang jodohnya ditemukan oleh kedua ibu bapa. Selalunya berpanjangan. Tapi jodoh yang ditemukan di stesen bas, di pertemuan, di majlis-majlis kerajaan, maka begitulah keadaannya saudara.
Apa hal ni Tahir? Edi Tahir dia kata pecah kaca perlah gelas. Itu saudara tak baik. Bahasa gitu saya jarang lah. Sebab kita dulu santun saudara. Santunnya bahasa dulu-dulu saudara. Bila macam saudara kata tadi lah, perakhirnya. Saya kalau kawan-kawan bertanya dengan saya, tulis itu. Biarkanlah kalam ini terhenti untuk seketika. Ataupun biar ku simpan rindumu dalam mimpi indahku. Habislah tu. Ada sign. Dulu tulisan Jawi saudara. Bukan tulisan Rumi. Jarang tulisan Romanais saja. Rumi saja, tulisan Jawi. Sebab itu orang dulu dia punya tulisan Jawi cantik. Kemudian dan pembuka bicara pun seronok. Hadir ke hadapan buah hati yang tersayang. Ataupun tanpa diundang, izinkan aku hadir seketika. Bahasa-bahasa begitulah saudara. Aduhai. Saudara Mat Sapri Zainuddin, itu cerita dulu-dulu. Dan bila itu masa bertunang, kemudian berkahwin. Berkahwin tak adalah, surat-surat menyurat tak adalah. Tapi sekarang ni saudara, bahasa-bahasa itu dah tak ada. Sekarang ni pakai telefon. Malam ni kita jumpa ya. Bukan lelaki bercakap pada wanita sekarang. Anak gadis cakap pada ni apa lelaki. KFC jam 3 petang. Saudara Hamidah Ahmad dia kata geli je. Bahasa-bahasa begitu Puan Hamidah Ahmad geli je. Saya pun tak tahulah Puan Hamidah. Dulu-dulu banyak orang suka bahasa-bahasa yang sebegitu. Sekarang ni tak ada. Ataupun manggil telefon je. Ni okey, I jumpa you. You je saudara. Dulu anak gadis dengan kekasihnya pun malu-malu sambil makan pun tertib lah saudara. Sekarang ni tak ada. Jadi begitulah sekarang ni, jauhnya saya tersasir. Sebenarnya saya nak bercakap dulu sekarang ni. Sekarang budaya dulu dengan sekarang berbeza. Dulu kita makan, kalau makan di kedai kopi, selalunya anak gadis tak boleh makan. Tapi budaya hari ini saudara, Saudara Hamid, cangkul dan tanah yang memisahkan. Lagu Tan Sri Datuk Sri SM Salim. Itu yang betul lah. Itu bahasa-bahasa begitulah Saudara Hamid. Nampaknya kalau anda berkirim surat kepada kekasih anda, bila pengakhirnya hubungan kita hanya cangkul dan tanah lah yang memisahkan. Artinya saudara, hanya ajal, yang maut sajalah memisahkan kita. Ayat-ayat dulu. Sebab itu jodohnya kekal. Sekarang ni, macam saya kata tadi, saya nak bercakap tentang kalau dekat kedai kopi, macam-macam juadah ada pas sembur, ada mie. Saudara, dulu-dulu saudara bukan tak ada. Ada mie rebus, mie goreng, laksa. Tetapi anak gadis akan beli bawa balik. Dia tidak akan makan di kedai. Berbeza sekarang. Sekarang ni kalau pergi ke pizza tu sanggup beratur. Berderet beratur, dapat pizza ataupun KFC, McDonald. Datang makanan, duduk dekat meja tu, makan. Kadang-kadang berungguk 5-6 orang saudara. Atau 3-4 orang. Kik, baca cerita. You know, I semalam, you tahu begini, ketawa, Dulu kalau benda itu berlaku saudara, satu kampung kena kutukkan dewata saudara. Itu orang sekarang baca tulisan Jawi, rasanya mau terbelit lidah lah. Ya, saudara Krakow, betul? Tapi tak boleh juga, bukan terbelit lidah, sebab mereka juga belajar, bukan tak ada. Mereka belajar menghafal Al-Quran daripada Juhamah, tak terbelit lidah. Mereka tahu, tetapi tidak dipraktikkan seharian. Jadi bukan membaca, mereka boleh membaca tulisan Jawi. Cuma saya yakin untuk mereka menulis tu, sukar. Saudara ditanya sekarang mat bunga dalam itu tu pula. Saudara kenapa nak bercakap soal politik? Jangan. Saudara Izzuddin dia kata saya ni dikatakan mat bunga-bunga. Saya menghayati kehidupan. M. Azman Man mendung, perut pun lapar. Kalau lapar saudara makan apa? Saya tak ada ni pizza, saya tak ada, cuma roti kering aja. Dan juga secangkir kopi. Kopi ni saudara Taram Shah dia selalu kirim kat saya. Kopi dari Muar, saudara. Memang sedap kopinya. Kopi Mona Lisa 3342 bukan. Saudara Azamir, apa khabar saudara? Saudara Abadi. Izzuddin bukan saja dekat kedai kopi, tapi gadis sekarang makan sambil berjalan. Allah. Kalau dulu anak gadis makan sambil berjalan, itu lagi kutukan yang lebih teruk lagi saudara.
Katalah beli rojak ke atau makan sambil-sambil berjalan. Aduh. Bagaikan anak gadis dilihat isap rokok. Itulah dia punya kutukan yang diterima oleh anak-anak gadis tu. Berjalan tak boleh, kena duduk. Kalau dulu tak ada meja macam sekarang. Saya duduk bersimpuh. Makan dengan keluarga. Tak boleh keluar rumah. Kalau ada pun di luar rumah pun mesti ada dia punya pangkinnya. Duduk di bawah rimbunan pohon. Macam kelahnya. Saya suka kan bila mengimbau kenangan zaman tak ada IT ni. Kalau kita mengimbau zaman-zaman dulu memang indah saja. Kehidupan yang indah, budaya yang terlalu santun. Kadang-kadang sebab tu saya katakan, ada kalanya ada kerinduan bagi di hati saya untuk melewati musim-musim yang penuh dengan nostalgia. Kehidupan anak gadis dulu, santunnya dan pantang larang saya. Mereka kaya dengan adat budaya dan pantang larang itu bukanlah disebut oleh ibu bapanya, tidak. Mereka dengan sendirinya, dengan penuh kesedaran. Tapi zaman sekarang ni mungkin kerana sejak kecil saja mereka membesar. Balik dari sekolah, ibu bapa dah bawa pergi makan dekat KFC, dah makan dekat McDonald, McD, dan terbiasa. Alah bisa, tengah biasa dan tak ada masalah apa-apa pun. Dan ibu bapa pula tu dia makan sambil berjalan. Dulu tak boleh saudara, makan berjalan ke pantangan. Saudara, Puan Hamidah Ahmad dulu mak jeling pun. Puan Hamidah Ahmad kalau dulu bukan jeling, kerling. Kerlingan mata dari ibu pun sudah mendebarkan hati anak-anak gadis. Sebab dia menggambarkan wajah tak setuju. Saudara, saya dulu jumpa girlfriend kena pergi rumah. Letih lah. Jenis merapu kat rumah. Kata, aduh, seksa nak dapat. Memanglah saudara. Saudara Ramzul, Robiah Husin. Saya baru umur 20 tahun makcik. Syirik Syarani, teringatlah masa dulu-dulu. Manisnya, indahnya kenangan waktu silam. Saudara M. Azman Man, surat abang usaha Melayu yang tua je yang macam yang baca dulu ya, yang muda kokek-kokek je berlabun di kedai runcit. Sekarang ni ya melabun lah, tapi mereka jarang nak baca nama surat abang usaha Melayu pun dah tak ada dah sekarang ni, dalam tulisan Jawi saudara. Saudara Zakaria Hashim, surat putus cinta. Itu cara bagus juga saya baca saudara. Apa kata Saudara Zakaria Hashim? Artinya Saudara Zakaria Hashim ni biasa putus cinta lah. Suratku yang ini bukannya untuk memujuk kau kembali ke pangkuanku. Cuma sekadar melahirkan kebingunganku terhadap falsafah cintamu yang begitu agung di bibir tapi tidak menusuk ke sudut hati. Janjimu ibarat lautan yang dalam tapi tiada bertepi. Hingga kini kata-kata manismu masih terdengar di telingaku. Itu sebenarnya Saudara Zakaria Hashim, dia antara nak putus dengan tak putus. Surat tu nak memutus tapi mengharapkan disambung semula. Kalau putus saudara, lagi menyayat hati. Apakan daya kita dilahirkan antara dua darjat. Kau dilahirkan di rumah mewah, di villa istana pimpinan pemikiranmu, dan aku adalah marhain yang terhina di pinggiran sungai ini. Semoga bahagialah di kau, duhai kekasih. Itu penutup dia. Saudara Zakaria tu nampak gaya surat Saudara Zakaria tu macam dia nak putus tapi mengharapkan agar gadis kata janganlah. Akhirnya gadis akan jawab, mungkin saudara tersalah anggap. Apa yang saya nyatakan tempoh hari tidak sebegitu. Kita ni manusia biasa, dilahirkan dengan penuh kesilapan. Maafkan saya. Tak gitu Saudara Zakaria Tahir. Zakaria. Tapi kalau budaya dulu cantik dan indah. Tapi budaya sekarang musnah yang Saudara Hafiz Hazara benar saudara. Saudara Ramlah Hamid, dulu-dulu kalau anak dara makan berdiri, dengar orang tua berborak ke, kalau sekadar mendengar orang tua berborak, kadang-kadang kena tegur. Asyik cerita lain, melangut. Orang kata asyik melangut aja. Tapi sekarang tak ada. Dan makan saudara alias Abdul Latif, dia kata makan berkunyah-kunyah sambil berjalan rasanya tak apa. Saya rasa dulu tak boleh saudara. Ada teguran. Tapi sekarang tak ada masalah. Yalah, dah tak ada lah. Sepertinya apakah kita tak punya saudara Abdul Hamid, dia kata jiwang-jiwang Datuk ni. Saya suka melayan bahasa-bahasa yang indah, bukan bahasa yang jiwang saudara.
Saudara DJ Lee dulu-dulu banyak pantang larang. Macam saya kata lah, duduk atas bantal pun dah kena marah. Bukan kena marah. Kena bagi tahu nanti kena bisul di pinggul anda. Jadi saya berusahalah kita untuk mempertahankan, menjagakan budaya kita. Semailah ciri-ciri kewanitaan kita, warga Timur yang sentiasa menyantuni semua persoalan dengan santun. Jumpa lagi besok, saudara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang.